التوابين ويحب المتطهرين. Kalau bunyi kambing, sebut lembu, sebut ayam halal, itu di bab awam. Salah? Tak salah. Boleh makan. Di bab awam ni. Bab hakikat makrifat musyahadah, tak boleh dimakan ayam tu. Kambing tu tak boleh dimakan. Mesti dipisahkan daging kambing, daging lembu, daging ayam tu dengan darah kambing, ayam, lembu tu. Sebab yang halal tu dagingnya, bukan darahnya. Sampai di sini paham? Yang halal daging, darahnya halal. Haram. Siapa yang kata darah lembu itu halal? Siapa yang kata darah ayam itu halal? Siapa yang cakap? Siapa yang berani cakap? Setitik darah ayam halal ke haram? Setitik. Boleh berubahkah hukum dengan yang setitik ni dengan yang banyak? Ini kalau di bab hakikat. Kalau di bab makrifat, orang-orang hawas, kaum hawas, manusia hawas, kedudukan hawas, lagi kedudukan hawasul hawas. Orang yang sentiasa menggunakan akalnya, orang yang mengkaji, bukan yang mengaji. Bukan aku cakap daging yang haram, aku cakap darah yang haram. Al-Maidah ayat 3. Oh, kau kata halal, makanlah. Aku kan tak memaksakan. Ya? Mana betul, mana salah? Nanti tunggu mati. Kajian bab makan ni sangat panjang lebar. Makna makan ni sangat luas. Ada bab makan yang dijelaskan di dalam kaedah hukum syariat. Tentang bab makan di dalam bab syariat. Ada bab makan, kaedah makan, cara makan di bab tarekat. Ada bab makan, kaedah makan, kaedah hakikat. Begitu pula di makrifat kalam musyahadah ghaib. Kepahaman tentang makan ni, kepahaman tentang makan ni, bab makan ni, nanti boleh masuk berhubungan dengan bab suci, disucikan. Jadi kaedah makan kaum awam, kaum syariat sangatlah berbeza, sangat berbeza dengan kaum hakikat makrifat. Ini sangat berbeza. Di mana bab keilmuan ini ada 7 tingkatannya. Kepahaman keilmuan ada 7 tingkatannya. Begitu pula tingkatan nafsu ada 7 tingkatannya. Manusia, kedudukan manusia begitu pula dalam 7 tingkatan. Kedudukan manusia ni, hal keadaan manusia ni ada 7 tingkatan. Keilmuan juga ada 7 tingkatan. Keadaan kedudukan nafsu juga ada 7 tingkatan. Cara kaedah juga ada 7 tingkatan. Nah, sekarang yang pertama sekali,
cara bab pengetahuan kaum awam. Dalam kaedah keilmuan kepahaman kaum awam, ya, dengar ayam, bunyi ayam mesti bunyi halal. Ini bab awam, ini kaum awam, manusia awam, kedudukan manusia awam. Tingkatan yang pertama, dengar bunyi lembu, ya, tengok lembu, ya, bunyi lembu, halal. Sebut lembu saja, kambing, mesti halal. Ini bab awam. Ini bukan mengkeji. Bukan. Mengkeji kah saya ni? Menyalahkan kah? Tiap-tiap yang tidak disebutkan haram boleh makan. Kenapa di bab hakikat tak boleh? Bab awam yang dijadikan Allah, tiap-tiap yang dijadikan Allah boleh makan. Untuk apa Allah jadikan? Untuk apa Allah buat? Untuk dimakan. Ini bab awam, ini paham awam, ini ilmu awam. Tengok ayam, halal. Tengok lembu, dengar bunyi lembu, halal. Kalau di bab hakikat, paham hakikat, kaedah hakikat, yang halal tu daging lembu, yang halal tu daging ayam, yang halal tu daging kambing. Dagingnya yang halal. Kalau di bab hakikat, tak sama kaedah awam dengan kaedah hakikat. Siapa yang tak menerima perbezaan ni, mestilah bab awam. Sebab apa? Pelik dengar. Bab awam ni pelik. Kenapa pula tak boleh dimakan? Kalau di bab awam. Dengar sini elok-elok ya. Saya cakap ni bab awam, bab kebanyakan. Manusia awam. Manusia kebanyakan. Bab hakikat yang halal tu daging ayam, daging ikan, daging lembu. Sampai macam ini aku jelaskannya. Darah ayam haram. Darah lembu haram. Darah kambing haram. Yang aku cakap ni bukan kambingnya yang haram, bukan lembunya yang haram. Ini kena faham. Adakah aku cakap kambing haram? Yang aku cakap haram ni darah, tidak terkecuali darah apapun. Tak ada kecualinya. Kalau bunyi kambing, sebut lembu, sebut ayam halal, itu di bab awam. Salah? Tak salah. Boleh makan. Di bab awam ni. Bab hakikat, makrifat, musyahadah, tak boleh dimakan ayam tu. Kambing tu tak boleh dimakan. Mesti dipisahkan daging kambing, daging lembu, daging ayam tu dengan darah kambing, ayam, lembu itu. Sebab yang halal tu dagingnya, bukan darahnya. Sampai di sini paham? Yang halal daging, darahnya halal. Haram. Siapa yang kata darah lembu itu halal? Siapa yang kata darah ayam itu halal? Siapa yang cakap? Siapa yang berani cakap? Setitik darah ayam halal ke haram? Setitik.
Boleh berubahkah hukum dengan yang setitik ni dengan yang banyak? Ini kalau di bab hakikat. Kalau di bab makrifat, orang-orang hawas, kaum hawas, manusia hawas, kedudukan hawas, lagi kedudukan hawasul hawas. Orang yang sentiasa menggunakan akalnya, orang yang mengkaji, bukan yang mengaji. Kalau bunyi kambing halal, najis kambing tu halal ke tidak? Najis kambing, tulang kambing, gigi kambing, kulit kambing, ekor kambing, kaki kambing tu halal juga. Fikirlah, guna akal lah. Lembu tu yang halal tu daging lembu, daging ayam. Tai ayam tu halal juga. Najis ayam tu halal juga. Perut ayam tu halal juga. Usus usus lembu, ekor lembu, kulit lembu halal juga. Tulang lembu tu halal juga. Ini kalau di bab hawasul hawas, dia kaji balik. Tak makan macam itu aja. Tiap-tiap darah haram. Kami haramkan darah kepada kamu. Titik saja baju, ada titik darah pada baju kita, boleh semayang tak? Boleh semayang. Bukan masuk dalam perut, titik dekat baju saja sudah batal wuduk, batal solat. Macam mana masuk dalam perut? Titik saja batal sembahyang, sudah membatalkan sembahyang. Sebab darah tu najis mukhaladah, najis berat. Nah, kalau di bab awam, kalau di manusia awam, kajian awam, kedudukan awam, darah yang ada pada daging tu halal. Di kedudukan awam, kedudukan manusia awam, ya, darah ayam tu, darah yang ada di daging ayam tu, itu halal. Sebab ayamnya halal. Daging kambing tu, darah yang ada di daging kambing tu, halal. Sebab kambingnya semua yang ada pada kambing tu halal. Sebab bunyi halal. Ini di bab awam. Tak boleh disalahkan ni, sebab dia, pendapat dia macam itu. Pendapat dia, paham dia macam itu. Jangan disalahkan. Biarkan aja dia makan tu. Jangan gaduh. Kenapa tak boleh makan? Boleh, makanlah yang boleh makan. Kita jangan gaduh. Kulit lembu pun halal, tulang lembu pun halal, ekor lembu pun halal. Kotoran lembu tu, tai lembu, najis lembu tu pun boleh dimakan. Sebab lembunya halal. Lembu kan halal. Gigi lembu pun kalau boleh dimakan dia, halal tu. Sebab bunyi halal. Nak sembelih dekat mana pun, sembelih dekat mana pun, siapa yang sembelih pun halal. Sebab lembu tu bunyinya halal. Boleh makan, boleh lah. Boleh gigit, boleh makan je. Ini di bab awam, manusia awam. Nafsunya nafsu awam. Tingkatan nafsunya tingkatan amarah bisu'. Akalnya pun akal awam. Monyet tu halal ke haram? Monyet beruk halal ke haram tu? Mana ada dalam Al-Quran cakap monyet haram beruk? Beruk? Oh macam tu. Tapi tak ada dalam Al-Quran cakap haram. Boleh makan tu. Sebab tak ada dalam Al-Quran kata beruk ni haram. Boleh makan juga. Gajah?
Ada yang cakap binatang ternak ni boleh buaya pun kalau ternak boleh makannya. Buaya. Makanlah haiwan ternak kamu. Seapapun haiwan yang diternak boleh makan. Ular pun kalau diternak boleh makan. Tak ada cakap dalam Al-Quran ni. Macam mana bunyi lembu kata halal? Ini pemikiran macam mana? Kalau sebut lembu saja halal, kan ada hukumnya. Ada hukumnya. Al-Quran ini kepada orang yang berfikir. Ada bab kesucian. Tai lembu tu, yang dalam perut lembu tu halal juga. Sampai lembu pun cakap dengan member dia, dengan kawan dia, lembu, apa bro? Aku pelik lah tengok manusia ni. Kenapa kau pelik? Kita ni tak pernah makan manusia ni kan? Iya bro. Kenapa manusia ni makan kita ni sampai ekor kita pun dimakan, tulang kita pun dimakan, dengan kulit-kulit kita pun dimakan dia? Babat ke perut kita ke, usus kita ke, tersilap-silap, babat yang ada kotoran kita pun dimbalun semua. Lembu, pernah tak dengar lembu tu bercakap dengan kawan dia? Tak pernah? Tengok lembu bercakap, tak pernah dengar? Tuan tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Lembu bercakap dengan kawan dia berdua-dua? Aku pun tak pernah dengar juga. Ingat aku pernah dengar lembu bercakap ke? Tak pernah juga. Ini macam mana ni bang? Kenapa ini tak boleh makan? Kenapa ini boleh makan? Untuk apa Allah jadikan ni semua? Allah bagi akal ke tidak? Jadi kalau cakap semua ni dibagi Allah untuk dimakan, di mana akal kita manusia ni? Macam binatang lah kita ni. Binatang pun punya rasa, binatang pun punya akal. Apa buktinya haiwan tu ada akal? Tengok kuda, pernah makan daging tak? Macam mana kuda tu? Kuat ke tidak? Orang tak makan daging lah. Kalau ada kuda makan daging, itu kuda murtad. Kau tahu tak? Kuda murtad yang makan daging. Tak tahu diri. Kuda saja boleh pandai. Kuda pandai pilih makan. Tak nak dia makan yang bukan makanannya. Itu kuda, haiwan. Kau manusia, malas cakap lah. Nanti kau cakap aku ni marah pula. Hitung kuat ni apa? Hitung kuat. Kuasa enjin, orang panggil apa? Kuasa kuda. Horsepower. Mana ada makan daging? Siapa cakap makan sayur ni tak kuat? Tu kuda tu. Itu kan kuda, kita ni manusia. Kau pun sama, balol. Itu tamsil, ilmu. Manusia ni yang kena tai pun dimakan dia. Kena tai. Apa tu kena tai? Itu perut lembu tu. Isi perut lembu tu dimakan juga. Pipe tai tu, usus. Itu kan pipe tai. Itu yang tepi tandas tu apa tu? Yang tepi tandas tu. Sop eko. Aduh. Eko aku pun kau makan, kata lembu tu. Tak ada kerja lain. Memang haiwan ternak tu boleh dimakan. Makanlah sebagian haiwan ternak kamu. Ada kaedahnya. Sembelih baik-baik. Buang darahnya. Bersihkan darahnya. Pisahkan darahnya. Sesungguhnya darah itu haram. Di dalam yang halal itu terdapat yang haram. Di dalam yang haram itu ada halalnya. Ini berpisah. Pisahkan dia. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Kotor darah kamu. Sesungguhnya yang kau makan dan yang kau minum itu menjadi darah dan daging.
Kau jadikan tubuh kamu, jasad kamu dari darah yang kotor, dari pemakanan yang kotor. Otak kau pun kotor. Tahu otak yang kotor? Maksiat, berpikir yang maksiat. Macam mana kau tak macam hewan? Nafsu-nafsu hewan, kita tak kontrol nafsu kita. Tak boleh kontrol. Ini ada yang nak buang nafsu dia. Nafsu mana boleh dibuang? Ni macam mana nak matikan nafsu ni? Nafsu tak boleh dimatikan, nafsu tak boleh buang, nafsu dikontrol. Jaga, kawal ni nafsu ni. Tempatkanlah nafsu pada tempatnya. Nafsu tu ada gunanya. Manusia kalau nafsu semua, hewan namanya. Kalau tak ada nafsu, bukan manusia, malaikat. Kau ni malaikat ke orang? Apa nak buang nafsu pula? Bini nak letak mana? Kalau nafsu dibuang jadi apa bini? Tengok-tengok aja. Kau tak bagi. Inilah menempatkan nafsu pada tempatnya. Filsafat ni, filsuf daripada agama ni, membenarkan yang benar, membetulkan yang betul, menyalahkan yang salah. Salahkanlah yang salah pada tempat yang salah, betulkanlah yang betul pada tempat yang betul. Kotoran tu, kotoran najis tu, kalau letak atas meja ni, kotor tak? Kalau letak atas pokok? Letak atas pokok? Baca. Apanya yang salah? Ini najis tai kau letak dalam perut engkau. Makanan yang bercampur najis, tak pandai pilih. Cakap orang juga. Nasib orang kaki dua, kalau 4 pun kau makan juga orang. Kaum Hawas. Pandai, kaum Hawas ni pandai. Cerdik. Bermartabat. Manusia yang bermartabat. Hawasul Hawas ni. Tinggi derajatnya. Mencapai tahapan insan kamil mughammid. Khalifatullah. Pergi ke hutan tak dimakan harimau. Pergi belayar tak akan karam. Naik kapal terbang tak akan jatuh. Naik kereta tak akan langgar punya. Sebab Allah jamin. Di dalam surat At-Tariq ayat 4, tiada satu jiwa pun melainkan ada yang menjaganya. Manusia ni tak boleh binasa. Manusia ni tak boleh celaka. Tidak akan celaka manusia ni. Sebab ada penjaganya. Ada yang menjaganya. Tak boleh celaka. Tak boleh cedera. Tu janji Allah tu. At-Tariq ayat 4. Kenapa celaka? Kotor. Sehingga pengawal dia, penjaga dia tak nak. Itu yang langgar sana, aksiden, jatuh, luka, sakit, kena tipu orang, kena hipnotis, kena rompak. Sebab penjaga diri kau tak nak lagi dengan kau sebab kau kotor. Malaikat yang menjaga ni bersih tak? Macam mana kau nak dijaga malaikat? Malaikat tak suka kau. Itu orang insiden. Tak percaya? Cuba kau balun semua tu. Cepat kau masuk kubur. Garanti masuk kubur punya. Sebab tak ada pengawalan, tak ada penjagaan. Di surah At-Tariq ayat 4, tiadalah satu jiwa pun melainkan ada yang menjaganya. Oh, kita orang tak guna ayat tu. Pengajian dia tak guna ayat tu, tak apalah. Kau guna ayat Fir'aun aja. Kenapa bab kesucian ni tak diajarkan guru? Mengapa boleh jadi guru tak tahu bab ni? Sebelum solat, suci tak? Sebelum puasa, mesti Sebelum berwuduk, mesti Sebelum pergi tanah suci, nak pergi tanah suci tak suci. Nak pergi solat tak suci. Nak sembahyang tak suci. Nak puasa tak suci. Kita panggil, Allah panggil kita pergi tanah suci. Pergi tanah suci. Masuk rumah yang suci.
Panggilan yang suci. Bolehkah dapat panggilan yang maha suci kalau tak suci? Boleh. Bolehkah yang maha suci panggil yang bukan suci? Bolehkah yang tak suci pergi ke rumah yang suci? Ini haji. Macam-macam terjadi kan dekat tanah suci itu kan. Ada yang lumpuh, ada yang stroke, mati pun banyak. Sebab tak tahu diri. Dia ingat dia pergi tanah suci itu macam pergi rumah mak mentua je. Bawa rendang. Kau ingat pergi tanah suci itu pergi rumah mak mentua ke? Bawa duit banyak-banyak. Kan banyak sekarang ni Haji Maburo. Haji Maburo. Tersilap lah. Haji apa? Haji Mabrur. Jangan marah aku tak cakap engkau, tak sebut nama pun. Kaum Hawasul Hawas sangat berhati-hati. Sebab kajian ni ada 7 peringkat. Syurga ni 7 peringkat, 7 tingkatannya. Neraka ni 7 tingkatannya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, gaib. Aku nak 4 saja, pakai, guna sampai makrifat saja. Boleh. Saya sampai syariat saja, boleh. Aku tak guna semua pun boleh, jadi hantu kau. Apa mau susah? Kafir tu, kafir Islami, kafir Nasrani, kafir Majusi, kafir Yahudi. Ingat dalam Islam tak ada kafir. Adil kan? Surga bukan untuk orang Islam saja. Surga bukan untuk orang Islam. Sebab rahmatan lil alamin. Untuk semua alam. Untuk semua kaum. Nasrani pun kalau bagus dia, surga juga. Sebab ada nabinya. Nasrani kan ada nabinya, Nabi Isa. Majusi ada nabinya, Nabi Musa. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud, umat Nabi Muhammad. Tak betul kan Nabi itu? Nabi yang 4 tadi ni, umat Nabi Muhammad aja masuk surga. Mana adil Tuhan? Yang salah tu umatnya, agamanya tak salah. Yang salah tu umatnya. Yang salah tu yang beragama, bukan agamanya. Kita tak boleh keji agamanya. Agama tu dibawa oleh nabinya. Bila kita keji agamanya, kita mengkeji nabinya. Nasrani, Yahudi, Majusi itu bagus, betul. Islam lagi betul, sempurna. Agama yang diridai Allah, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah, Islam. Inna dinna indallah al-Islam. Itu ayatnya. Tak ada agama selain agama Islam yang diridai Allah. Ini yang diridai ya. Bukan yang diterima, bukan yang diakui Allah. Kalau diakui, keempat-empat agama ni diakui Allah. Siapa dulu yang masuk surga? Yang baik. Bukan yang Islam. Islam ni maknanya bukan agama. Makna Islam ni apa? Agama ke? Biar betul. Islam ni maknanya selamat. Selim, salam, salamah. Selim, selam, selimah, salamah. Bukan agama maknanya. Ini agama Islam, agama Islam. Islam ni maknanya bukan agama. Islam maknanya selamat. Jadi orang yang ada Islam, selamat. Aku tak ada agama pun, tak apa-apa. Itu orang tanya, Bang Adi ada agama ke? Tak ada. Islam, Islam. Bukan agama yang bagi aku hidup. Tuhan agama yang bagi hidup ke? Agama yang bagi rezeki? Allah yang bagi rezeki. Agama tak ada surga lah. Ini kan selalu kacau. Selalu bertelagah aja orang pasal agama ni. Tulis halal, apapun yang ada tulis halal mesti dia makan. Kaum hawasul hawas, tunggu dulu. Ini perbezaannya.
Kalau kaum awam, kaum yang banyak-banyak ni, saya tak sebut nama, tak sebut siapa, tak sebut suku mana, ras, tak ada. Saya cakap kaum awam. Nampak tulisan halal, mesti dibalun dia. Beli daging, beli daging, apapun kalau sudah label, dia ada seal dia, tulis halal, dibalun dia tu. Apa dia kata? Nanti dia tanggungjawab lah. Dia orang tanggungjawab. Makan aja. Siapa yang tulis tu yang tanggungjawab. Kaum hawasul hawas tak nak. Dia tak nak makan. Dia tak tahu. Yang tahu saja dia makan. Dia pastikan apa yang dia makan tu betul-betul halal. Semurni-murninya. Betul-betul bersih. Kan ada baju, separuh bersih, separuh kok dia tak nak guna. Tapi pemakanan yang separuh haram, separuh halal, dia tak guna akal dia lagi. Sebab akal dia sudah masuk iblis, sudah masuk jin, tertutup otak dia, tertutup akalnya, tertutup ilmunya. Kenapa kau tak pandai pilih? Kenapa kalau pilih baju yang kotor, yang bersih, pandai? Separuh baju kotor, separuh baju bersih, kau tak nak guna kan? Tapi makanan kau di dalam yang halal tu ada yang haram, kau tak boleh pilih kan? Sebab buta, hati tutup, otak beku, mata buta, telinga tuli, rasa dah tak ada. Baju kalau kotor separuh tak nak gunakan. Kalau makanan separuh haram, separuh halal, kenapa dimakan juga? Open your mind. Guna you minda, you guna. Buka you punya minda. Tak tahu minda ke? Ni balul ni dibuka. Jangan bawa balul atas kepala. Bukan aku cakap daging yang haram, aku cakap darah yang haram. Al-Ma'idah ayat 3. Oh, kau kata halal, makanlah. Aku kan tak memaksakan. Ya? Mana betul, mana salah. Nanti, tunggu mati. Sekarang ni kan kita ada akal. Ada akal tak kita? Boleh rasa tak? Apa yang dah terjadi sekarang? Kenapa ada penyakit tu? Dari mana datang penyakit tu? Dari Tuhan. Kau cakaplah dari Tuhan. Ini semua dah Tuhan lah. Tuhan dah tetapkan, tak boleh tukar lagi. Dah kudrat iradat Allah. Adakah Tuhan nak kita ni susah? Adakah Tuhan nak kita ni binasa? Adakah Tuhan ni nak masukkan kita ke neraka semua? Apa gunanya Allah? Allah suruh kita mengenalinya kalau nak dimasukkan ke neraka. Man arafaha nafsahu faqad arafa rabbahu fasada jasad. Ini untuk apa ni? Nak masuk ke neraka tu. Inna lillah ilahi raji'un. Ke neraka perginya tu. Ke kubur perginya. Makna inna lillah ilahi raji'un, ke kubur perginya. Siapa yang minta masuk ke kubur? Kita sendiri. Dalam tu kalau kita buka semua habis ilmu. Kalau dibuka semua habis ilmu. Kan? Bukannya bagi bertambah. Habis ilmu. Ilmu ni letak dalam jubah. Ilmu ni letak dalam songkok. Cobalah aku tak pakai songkok, tak ada ilmu aku dah. Sebab ilmu aku ni letak di jubah. Kalau aku buka jubah aku ni, hilang ilmu aku semua. Dia lain-lain songkok, lain lagi ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang melihati, yang ikut tengok video ni, mohon ampun, mohon maaf apabila ada bahasa kata yang salah, yang tidak berkenan. Hamba mohon ampun, mohon maaf kepada tuan-tuan yang sudah berkecil hati, yang sudah tersinggung perasaannya. Hamba adalah manusia biasa yang tak ada apa-apa daya upaya.
Mohon ampun, mohon maafkanlah hamba yang salah, yang banyak kehilapan, yang banyak dosa ni. Tak lain niat hamba adalah bermuzakarah, berbagi, berkongsi. Adapun tuan-tuan tidak berkenan dan tidak ini, mohon ampun kepada tuan-tuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.